Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila harat Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islamin dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, yang berbahagia tuan kursi majlis, yang dihormati tuan imam serta Bilal, yang berbahagia farijatan kuasa pentadbir masjid, yang disayangi Allah, yang dirahmati Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan nikmat kehidupan, nikmat dalam beragama Islam, nikmat menjadi hamba Allah Ta'ala, serta diberikan kehormatan dari masa ke semasa, sehingga dapatlah kita melalui hidup ini dengan penuh kehormatan. Seperti malam ini Allah memuliakan kita untuk menjadi tetamu di rumahnya, untuk menjadi daripada orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu, majlis yang telah digelarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Raudatul Jannah, taman syurga. Kata Nabi, bila mana kamu lalu di muka bumi ini, kamu lihat orang-orang beriman duduk mempelajari kitabullah, maka naklah kamu singgah, ketahuilah itu adalah taman syurga. Jadi alhamdulillah, belum syurga yang hak, yang zahir itu belum didatangkan, maka kita telah membiasakan diri untuk masuk syurga yang telah Allah Ta'ala ciptakan di muka bumi ini melalui majlis-majlis pengajian. Semoga dengan berkat mendatangi majlis-majlis pengajian ini, kita menjadi orang yang benar-benar akan diwariskan dengan syurga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan padanya para hadirin hadirat, bagaimana yang telah diedarkan kertas kerja malam ni dalam tajuk saat-saat nazak. Di dalam kabaran pada kertas kerja ni ada mengandung 2 muka surat. Ya, saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Telah diriwayatkan, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mencabut roh seorang hamba, maka datanglah malaikat Israel kepada seorang hamba yang mukmin dari bahagian mulut tersebut untuk mencabut rohnya. Maka keluarlah ucapan daripada mulut tersebut, wahai Israel, bukan jalanmu untuk mencabut roh dari arah ini, kerana mulut ini telah lama aku gunakan untuk mengingat asma Allah. Dikabarkan dalam satu riwayat, tiap-tiap orang akan menghadapi kematian. Maka kematian itu akan berlaku dengan mana Allah mewakilkan kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawa makhluknya. Maka dalam hal ini Nabi kabarkan, bila orang beriman seperti kita ni, bila datangnya malaikat maut untuk cabut nyawa, maka dia datang daripada arah mulut. Dia nak keluarkan roh tu daripada arah mulut. Ketika dia nak keluarkan daripada arah mulut, maka mulut itu bercakap. Mulut, roh daripada mulut itu bersuara. Walau orang yang sedang nazak tu sedang koma, tak sadar, walau dia sadar, walau kita tak dengar percakapannya keluar, tapi daripada mulut itu keluar, daripada nafasnya bersuara, yang didengarkan kepada malaikat Israel dengan mengata, wahai Israel, jangan kau datang hamba ni daripada mulutnya, kerana ia telah banyak menyebut nama Allah, ia sering memuji Allah pagi dan petang, dia tidak lupa kepada Tuhannya, setiap dia dapat nikmat diingat Allah, setiap dia nak baring malam dia sebut Allah, setiap dia bangun pagi dia panggil Allah,
Dah banyak kali dia panggil Allah. Jangan kacau dia daripada mulut. Wahai Israel, tolong dia. Tolong dia. Di sinilah para hadirin hadirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan asyadul a'mal salas. Kata Nabi, ada 3 macam amalan paling berat. Kita tak nak bacakan dua-dua. Kita tak bacakan 3-3 semua. Kita ambil salah satu daripada yang Nabi sebut. Kata Nabi, ada 3 amalan yang paling berat. Salah satu daripada yang 3 tu ialah kata Nabi, wa zikrillahi ta'ala ala kulli ahlin. Maknanya memuji, menyebut nama Allah dalam segala hal. Selalu dia dalam apa hal sering dia sebut nama Allah. Orang yang sebut nama Allah ini dapat karamah. Sampai dalam kitab sirah mengatakan bahawasanya ada seorang suami yang beragama Islam, dia tidak suka pada isterinya menyebut nama Allah. La haula wala quwata illa billah. Pada zaman salafus salih, ada seorang suami, dia tegur isteri dia. Dia kata, awak ni selalu semua dengan bismillah. Semua dengan bismillah. Apa nak letak air bismillah, nak tuang air bismillah, apa semua bismillah. Apa dah tak ada lain awak nak sebut? Isteri yang salihat tidak mau membantah cakap suami, tapi tidak juga mengikut ajakan suami yang berupa ajakan maksiat. Dia diamkan diri. Satu masa suami ini nak menunjukkan bahawa menyebut nama Allah tak datangkan apa-apa kelebihan. Astaghfirullah. Dia kasih isteri dia sekian banyak duit. Dia kata pada isterinya, kamu simpan ni duit. Nanti bila aku ndak balik, aku akan minta pada kamu. Isteri ni pun ambil duit itu tadi, pergi ke almari, menarik lacinya dengan bismillah, membuka laci, meletakkan duit pun dengan bismillahirrahmanirrahim. Tutup. Waktu menyimpan itu, suami mengendap. Di mana disimpan? Setelah isteri tadi ke dapur urusan masak-memasak, suami perlahan-perlahan masuk bilik, mengambil duit itu balik, dibuang ke dalam perigi di belakang rumah. Setelah berlalu hari demi hari, maka suami ni datang. Dia kata, wahai isteriku, saya nak duit tu balik. Dia nak menunjukkan pada isteri bahawa sebut nama Allah tak datang kemuliaan. Isteri tadi yang tak tahu bahawa suami dah bikin khianat. Isteri menarik laci tu tadi dengan bismillah. Waktu dia tarik bismillah, dia nampak duit tu ada. Dia ambil itu duit. Dia bilang, wahai suamiku, bismillah, ambil duit kamu. Menangis suami tu. Dia kata, wahai isteriku, aku zalim. Aku jadi hamba-hamba yang zalim. Tuhan jadikan aku tak nak sebut nama dia. Bahkan aku hanya-hanyakan kau. Sebenarnya duit itu dah tak ada dalam laci. Aku dah ambil, aku dah buang ke dalam perigi. Tapi lihat, Tuhan tunjukkan kebesaran asma'nya. Tuhan tunjukkan kebesaran namanya. Dengan berkat kau baca nama Allah, duit itu boleh datang balik. Para hadirin hadirat, kalau dalam kehidupan Allah dah tunjukkan berkat baca nama Allah, maka orang yang sering mulutnya tak putus sebut nama Allah waktu nazak, maka datanglah malaikat Israel daripada arah mulut. Mulut kata, kesiankanlah orang ni Israel, tolonglah dia banyak sebut nama Tuhannya, kesiankanlah dia. Dalam hal ini dikatakan, sampai mana Nabi Yahya alaihissalam sewaktu Allah utus kepada Bani Israel, Allah suruh Nabi Yahya ingatkan pada Bani Israel 5 perkara. Salah satu daripada 5 perkara itu ialah disuruh ingat pada Bani Israel agar berzikir kepada Allah, kerana ia menjadi penolong kepada mereka. Jadi orang yang banyak sebut nama Allah itu penolong. Sampai Nabi kata, dia kata Nabi, alamatun hubbillah, hubbu zikrillah. Tanda orang yang cinta pada Allah ialah orang yang nak sebut nama Allah. Tanda orang yang benci pada Allah, orang yang tak mau sebut nama Allah. La haula wala quwata illa billah. Dalam hal ini pernah dikabarkan Nabi Ayub alaihissalam, waktu Nabi Ayub diuji oleh Allah, kerana iblis mengatakan, ya Allah, Ayub beribadat kerana kekayaan. Allah kata, Ayub beribadat kerana keikhlasan. Kalau kamu tidak percaya, boleh datangkan ujian. Nabi Ayub ditimpa ujian, penyakit yang luar biasa. Sakitnya selama 7 tahun. Sampai orang kampung suruh bawa keluar daripada rumah, dah berbau.
Dah dikabar satu riwayat, keluar ulat daripada badannya. Ulat keluar, dah tak ada isi, kulit dengan tulang, keluar ulat. Ulat makan ulat. Dalam 7 tahun Nabi Ayub terbaring, melihatkan ulat dah keluar. Nabi Ayub doa, ya Allah, aku segan nak minta sembuh, ya Allah. Kau telah beri aku kesihatan 80 tahun. Hari ini kau beri aku sakit baru 7 tahun, ya Allah. Adapun aku angkat tangan, ya Allah, bukan kerana aku tak reda dengan sakit yang aku kena, ya Allah. Tapi aku minta tolong, ya Allah. Janganlah ulat ini makan lidah aku, ya Allah. Tolong, ya Allah. Janganlah ulat ini makan sekeping lidahku ni, ya Allah. Kerana aku masih nak sebut namamu, ya Allah. Aku nak sebut namamu, tolong, ya Allah. Janganlah lidahku jadi kelu. Subhanallah. Nabi Ayub menangis minta sama Allah agar lidahnya dapat terus berzikir dalam sakit. Kemudian dalam hal itu dikatakan, sampai mana bahawasanya adalah orang yang banyak berzikir ini, ketika dia sakarat dia dapat tolong. Dilihatkan waktu dalam hidup, orang yang banyak zikir dapat ketenangan. Dikabarkan, datang satu riwayat Hasan Al-Basri, waktu sedang tawaf, dia lihat seorang wanita di multazam, memandang multazam dengan keadaan ketenangan wajah, mulut berkomak kami, Allah, 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 Allah. Asal Basri ni dia lihat ganjil di wanita, ketenang rumah ni, tenang keadaan wajah ni. Akhirnya Asal Basri kata, hebat wanita ni, tenang. Wanita ni pusing. Dia kata, jangan kata aku tenang. Sebenarnya aku berlawan dengan musibah yang besar. Nama Allah telah menenangkan aku. Aku punya 4 anak, seorang suami. Satu ketika 4 anak, seorang yang sudah kahwin pindah lain. 3 anak, 1 dah dewasa, ya, 1 masih kecil, 2 yang sudah agak umur yang sudah 8 tahun. Dalam hal ini, satu ketika suamiku menyembelih korban, menyembelih seekor kambing. Setelah habis sembelih, suami aku bawa kambing itu untuk dikupas kulitnya. Kedua anakku yang sudah umur 8 tahun tadi, dia kata, Dek, adik nak tengok macam mana ayah sembelih kambing, adik baring, nanti abang sembelih. Akhirnya adik ni baring, abang sembelih, betul-betul sembelih dengan pisau. Bila memancut darah, berlari abang tu tadi ke atas bukit. Aku keluar lihat anakku sudah tidak bernyawa lagi. Yang satu berlari, aku panggil, nak, sabar nak, jangan lari nak. Dia lari, suami aku kejar. Akhirnya anak aku dimakan oleh ini seekor harimau depan mata suamiku. Dan akhirnya suami aku dalam berlari tu jatuh di atas gaung, mati. Anak yang satu lagi yang masih kecil, ketika aku melihatkan mayat suamiku, anak yang kecil tu merangkak ke arah dapur, menarik periuk yang sedang ada air yang menggelagak, tertimpa atasnya, mengelupas kulitnya keluar. Di situ juga dia putus nyawa. Aku lihat mati, semua mati. Tiba-tiba datang anakku yang baru kahwin. Ibu, kenapa ibu menangis? Kata aku, nak, kau tengoklah adik kau yang satu mati di luar, yang satu mati di atas gunung, yang satu mati dengan air panas, bapa engkau mati. Bila dia dengarkan, dia terperanjat, dia juga mati. La haula wala quwata illa billah. Allah uji ni keluarga. Dia kata, Hasan, aku tidak tahan. Aku sebut nama Allah, aku pergi depan pintu rumah dia. Aku pergi depan pintu rumahnya ini, Kaabah. Aku bilang, ya Allah, aku reda, ya engkau uji aku, ya Allah. Kau ambil 4 anak aku, kau ambil suami aku. Tolong, ya Allah, beri aku ketenangan melalui zikir kepadamu, ya Allah. Jadi orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala adalah orang yang dapat keredaan Allah. Bahkan para hadirin hadirat yang bakal menghadapi kubur, di dalam kitab Al-Fawaid dikabarkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa membaca Al-Quran kemudian dia mati sedangkan dia belum habis membacanya, maka akan datang kepadanya seorang malaikat ke dalam kuburnya dan mengajarnya membaca Quran sampai khatam.
Dan dia bangun daripada kubur menghadap Allah dengan telah khatam. Subhanallah, untung awak jadi orang Islam. Apa kata Nabi? Barang siapa yang baca Quran tapi tak habis, dengan kesibukan dunia, tak habis baca Quran, tak khatam, kemudian datang ajal, kita menghadapi kubur. Setelah orang kuburkan kita, setelah kita lalu segala perkara dalam kubur, soal munkar nakir, kata Nabi dalam kitab Al-Fawaid, datang seorang malaikat yang hamba utus. Hamba kata, engkau ajar hamba-Ku tu untuk baca Quran terus sampai dia khatam, biar dia bangun besok di padang mahsyar sebagai orang yang telah khatam Quran. Subhanallah, ini kemuliaan kematian kita. Kita akan dapat belajar Quran dalam kubur. Dalam hal ini dikatakan lagi bahawasanya, sambung dalam pembacaan, lalu kembali malaikat Israel kepada Allah Ta'ala dan mengadu hal tersebut. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, cabutlah dari arah lain, datanglah malaikat Israel dari arah tangan. Maka keluarlah sadaqah dan berkatalah sadaqah tersebut, bukan jalanmu wahai Israel untuk mencabut roh dari arah ini, kerana sesungguhnya dia telah sering aku gunakan bersedekah, mengusap kepala, iaitu mengasihi anak yatim, menulis ilmu-ilmu agama dan memerangi orang-orang kafirin. Dikabarkan bila Israel gagal nak keluarkan roh orang yang bakal dimatikan daripada arah mulut, berkat zikir tadi menahan, maka Allah kata Israel, Allah Maha berkuasa, tapi Allah nak jadikan ni menunjukkan kemuliaan kita dalam beramal. Allah kata datang ke tempat lain, cabut nyawa dia. Israel datang daripada arah kanan, tangan. Bila Israel nak keluarkan daripada tangan tu, nak keluarkan roh, nak cabut daripada ujung jari, tiba-tiba tangan-tangan awak akan bercakap. Tangan yang hari ni tak bercakap, tangan hari masa kita nazak dia bercakap. Apa dia kata? Dia kata, wahai Israel, kesian kalau orang ni Israel, dia selalu dalam hal membuat sedekah, selalu mengusap kepala anak yatim, selalu menulis ilmu-ilmu agama. Dalam hal inilah sampai mana dikatakan, pernah satu ketika kita lihat kemuliaan sedekah yang bapa-bapa buat, ibu-ibu buat. Ingat, banyakkan sedekah dengan tangan, jangan kirim orang dalam bersedekah. Kita buat sedekah itu melalui dengan tangan kita sendiri, lebih afdal. Kalau tidak mampu baru berkirim orang. Kerana satu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang perempuan. Ketika itu kata Sayyidatina Aisyah, aku bersama Nabi sedang duduk. Dia datang menyembunyikan tangannya sebelah ke belakang, ke dalam baju. Dia kata, ya Rasulullah, mimpi orang mati itu benar tak? Benar, kata Nabi. Ya Rasulullah, mak dan ayah saya dah meninggal dunia. Saya bermimpi semalam, ya Rasulullah, mak saya dalam api neraka Jahannam, dengan dua belah tangannya, sebelah tangan memegang kain perca, sebelah tangan memegang lemak, sekeping lemak. Aku dalam keadaan ibu aku menjerit-jerit dalam azab. Aku kata, bu, kenapa ibu dalam azab, ibu? Ibu, kenapa ibu? Apa yang di tangan ibu itu? Ibuku kata, nak, ibu gagal dalam mentaati Allah. Hari ini ibu dalam azab. Adapun dalam tangan ibu yang dua ni, sekeping, dia itu adalah daripada lemak dan selaikan perca. Inilah dua perkara yang ibu ada sedekah semasa di dunia sahaja, tak ada sedekah lain. Aku kata, bu, mana ayah? Ibu aku jawab, nak, ayahmu dalam tempat orang bahagia, di dalam syurga. Aku mendongak, aku nampak ayahku sedang duduk beristirahat dengan minum minuman yang lazat. Aku panggil ayah. Ayah tak sayang maknya. Mak menjaga ayah, mak mencuci kain baju ayah, mak mengurus rumah ayah. Kenapa ayah tidak boleh tolong ibu? Ayahku kata, nak, hari ini ayah tak ada kuasa nak mengeluarkan mak engkau daripada azab. Mak engkau kurang sedekah, mak engkau kurang membuat baik dengan tangannya. Allah dah putuskan, di situlah tempatnya. Dalam keadaan aku marah jawapan ayahku, aku rampas minuman yang sedang dipegang oleh ayahku untuk diberi kepada ibu yang sedang berpekik dalam kehausan. Waktu mula aku nak rampas, aku disambah dengan api, ya Rasulullah. Dan aku bangun tidur, tiba-tiba tangan aku jadi begini. Dia keluarkan tangan depan Rasulullah, hangus. Hangus tangan dia. Kata Nabi, apa yang kau nampak itu nyata.
Itu nyata. Dalam hal ini dikatakan pula, ya, sebab itu apabila datang malaikat Israel nak cabut nyawa daripada arah tangan, maka tangan ni merayu, ya, tolong kesian kalah ni orang. Dia ada membuat kebaikan. Contohnya bapa-bapa, ibu-ibu, terutama anak-anak muda, saya ingatkan, selagi tangan boleh bergerak, buatlah segala kebajikan, seperti menolong ibu bapa. Dikabarkan orang bertanya kepada Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini seorang wali Allah daripada Bustam di sebelah Iran. Beliau, orang tanya, tuan, macam mana tuan boleh dapat ini karamah? Macam mana tuan boleh dapat ini karamah? Dia kata, aku dapat ini karamah dengan membuat baik dengan dua belah tangan kepada mak aku. Satu ketika tengah malam, ibuku dah bangun. Dia bilang, Yazid, mak aus nak. Aku bangun, aku pergi ke dapur, lihat kepada tempayan, air tak ada. Aku buka timba yang ada, aku lihat air tak ada. Langsung aku keluar pada tengah malam yang sejuk, pergi ke sungai untuk mencedokkan air, kerana ibu aku nak minum. Setelah aku cedok air dengan timba tu, aku bawa balik rumah. Sampai ke depan ibuku, ibu aku terlena tidur. Aku tak sampai hati nak kejut ibu aku. Aku berdiri dengan memegang timba tu. Berdiri aku berjam-jam lamanya menunggu ibu aku sadar. Tiba-tiba ibu aku sadar, dia buka mata. Yazid, kenapa nak berdiri nak? Ibu kan tadi nak minum air. Habis kenapa Yazid tak kejut mak? Yazid tak sampai hati ibu. Ibu sedang tidur. Yazid takut mengganggu ibu. Yazid tak mau letakkan minuman ini kerana Yazid takut dilanggar oleh binatang-binatang yang merayap waktu malam. Yazid nak ibu minum air yang bersih, bukan sisa binatang, bukan sisa orang, mak. Yazid, berikan mak air itu sayang. Aku berikan air itu, dia minum. Setelah itu dia kata, Yazid, bukakan pintu nak, biar udara masuk, mak terasa panas. Aku pegang pintu tu sampai bang subuh. Aku pegang, kerana aku takut pintu tertutup, ibu aku tersadar. Dan ini amalan aku buat tiap-tiap malam, pegang pintu kerana mak nak tidur. Subhanallah. Jadi kalau kita ada buat dengan dua belah tangan yang bakal kaku, ni tangan awak akan bakal kaku. Awak lihat mayat, lembik tangan. Kalau dalam masa hidup ni tangan ada, bagai Malik bin Dinar, beliau pernah memicit mak dia. Mak kata, Malik, tolong picit kaki mak. Lengur kaki mak. Aku picit kaki dia sehingga dia terlena. Kerana aku tak dapat perintah untuk berhenti, aku terus picit dengan baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Aku picit sampai subuh. Bila bang subuh, ibu aku bangun, tangan aku kedua-duanya kaku, dah tak bergerak lagi. Akhirnya waktu Malik bin Dinar meninggal, orang melihat dia berterbangan dengan sayap. Jadi para hadirin hadirat, ini yang kita katakan dalam hal hidup ni tadi, gunakanlah tangan ni. Kerana malaikat maut nak datang daripada arah tangan, nak keluarkan nyawa kita daripada arah tangan. Apa modal tangan punya kebaikan? Jadi kalau ada pada kita yang telah membuat sedekah, membuat pertolongan, alhamdulillah, insya-Allah ada syafaat. Kemudian lalu dikatakan pada bacaan, lalu datang malaikat Israel ke bahagian kaki hamba tersebut, dan berkatalah kaki, bukan jalanmu dari arah ini, kerana sesungguhnya dia telah aku gunakan berjalan sembahyang berjamaah, sembahyang Jumaat, sembahyang hari raya, dan tempat-tempat pengajian. Malaikat Israel datang daripada arah kaki, nak cabut nyawa kita daripada arah kaki. Ketika nak keluarkan itu nyawa daripada arah kaki, kaki menjawab, Israel, kesiankanlah orang yang tak bermaya ni. Kesiankanlah. Ketika doktor dah lepas tangan, ketika anak-anak menangis tengok bapa sedang sakarat, anak dah tak ada lagi apa nak buat, duit ada tapi dah tak berguna untuk tolong bapa, dah tak boleh lagi. Ketika bapa dalam nazak sakarat, isteri menangis, bang sabar bang, mengucap bang. Anak-anak pegang kaki bapa, pegang tangan bapa, bapa sabar pak, mengucap pak. Anak doa, ya Allah, tolonglah bapa aku ya Allah. Kesiankanlah bapa aku ya Allah, dia bapa aku ya Allah, kesiankanlah dia.
ketika itu yang berguna ialah orang yang bakal mati itu punya amalan. Seperti bila malaikat nak cabut nyawa daripada arah kaki, kaki tu kata, wahai Israel, orang yang tak bermaya ni, kesiankan dia, kerana dia telah gunakan kakinya untuk pergi masjid. Sebab itu Nabi berkata dalam hadis, berbahagialah orang yang berjalan ke rumah Allah dalam 2 malam, dalam 2 waktu malam. Taksiran ulama hadis, sembahyang isyak, sembahyang subuh. Sahabat-sahabat Nabi yang tinggal jauh daripada masjid merancang nak pindah dekat dengan masjid. Merancang. Tiba-tiba rancangan mereka didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wahai kamu yang tinggal jauh daripada masjid, jangan pindah dekat dengan masjid. Biar kamu jauh, kerana langkah-langkah kamu itu adalah ibadat. Di dalam hal ini kita lihat, wahai orang perempuan, kalau orang perempuan sudah dicontohkan, malu kita laki-laki. Sayyidatina Nafisah, seorang anak Mesir, beliau pergi haji 30 kali jalan kaki daripada Mesir masuk Mekah. 30 kali Sayyidatina Nafisah. Ini seorang perempuan, waktu dia nak meninggal dunia, dia ada rasa-rasa alamat tanda dah ada nak meninggal. Dia kata pada orang-orang yang belajar dengan dia, tolong bawakan saya pergi ke tanah perkuburan tiap-tiap matahari lepas terbit. Nak apa tuan? Cik puan nak buat apa kat kubur? Bawa saya. Orang papa dia pergi, dia duduk di tepi kubur, dengan tangannya dia gali lubang lahat dia sendiri. Dia gari-gari tanah tu, sambil dia kata orang, menggari-garikan tanah tu tadi sambil baca Quran, sehingga siap lubang lahatnya 7 kaki dalam tu, dan dia dapat khatam Quran sebanyak 169 kali. Dan genap 169 kali dia putus nyawa di tepi lubang lahatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa dia hidup, dia berjalan kaki pergi haji. Orang tanya, cik puan, biarlah kita dokong cik puan saling ganti-mengganti. Dia kata tidak, biar aku penatkan kaki aku di jalan Allah, kerana aku nak pakai dia waktu aku nazak. Waktu aku nazak, aku nak dia tolong aku. Jadi bapa-bapa, ibu-ibu, gunakanlah kaki yang masih boleh bergerak. Banyak-banyaklah langkah ke tempat masjid, banyak-banyak langkah rumah anak yatim, banyak-banyak langkah rumah saudara mara. Kerana bila besok awak nazak, pangkat awak tak tolong. Bila Israel datang pada arah kaki yang nak suara kaki, apa modalnya? Kesian kalau Israel, dia telah pergi masjid selalu, penat, bengkak-bengkak kaki dia diri semayang. Dalam hal ini dikatakan, sampai mana? Pernah ada seorang bernama Syekh Abdullah, beliau sampai menangis bila lihat anak kecil yang belum baligh berjalan daripada rumah pergi ke sungai setakat nak angkat uduk. Nak angkat uduk, sedangkan air di rumah ada, tak mau. Dia nak angkat uduk di sungai. Sambil dia berjalan, dia menangis. Ditanya orang, nak, kenapa nangis sayang? Dia bilang, pakcik, saya baru balik mengaji Quran. Dalam Quran kata Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang beriman, selamatkanlah diri kamu, iaitu selamatkan daripada api neraka. Pakcik, saya takut pakcik kalau saya masuk neraka pakcik. Ya, sebab itu pakcik, saya jalan untuk pergi ibadat agar Tuhan pandanglah saya, kerana saya pernah gunakan nikmat yang diberikan untuk mentaati dia. Subhanallah. Syekh Abdullah menangis, dia bilang, nak, kalau kau satu budak kecil ada hati perut macam gitu, aku satu orang tua takkan tak ada. Menangis, subhanallah. Jadi kita ambillah dalam keterangannya untuk memajukan diri dalam ketaatan pada Allah. Satu ketika dikabarkan, bahawasanya Abdullah, dia lihat waktu orang tawaf di si Kaabah, seorang ibu tengkorak bila dia cuci kanan tak temu. Dalam satu hadis, apabila telah sampai sakaratul maut seorang hamba, maka memanggil-manggil dari Allah Subhanahu wa taala yang Rahman, wahai roh, berhenti sebentar sahaja, hingga dia merasa istirahat. Ketika roh sampai di dada, Tuhan
Isteri menangis. Bang, sabar bang. Mengucap bang. Anak-anak pegang kaki bapak. Pegang tangan bapak. Bapak, sabar pak. Mengucap pak. Anak doa, ya Allah, tolonglah bapak aku, ya Allah. Kesiankanlah bapak aku, ya Allah. Dia bapak aku, ya Allah. Kesiankanlah dia. Ketika itu yang berguna ialah orang yang bakal mati itu punya amalan. Seperti bila malaikat nak cabut nyawa daripada arah kaki. Kaki itu kata, wahai Israel, orang yang tak bermaya ni, kesiankan dia. Kerana dia telah gunakan kakinya untuk pergi masjid. Sebab itu Nabi berkata dalam hadis, berbahagialah orang yang berjalan ke rumah Allah dalam 2 malam. Dalam 2 waktu malam. Taksiran ulama hadis, sembahyang isyak, sembahyang subuh. Sahabat-sahabat Nabi yang tinggal jauh daripada masjid merancang nak pindah dekat dengan masjid. Merancang. Tiba-tiba rancangan mereka didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wahai kamu yang tinggal jauh daripada masjid, jangan pindah dekat dengan masjid. Biar kamu jauh, kerana langkah-langkah kamu itu adalah ibadat. Di dalam hal ini kita lihat, wahai orang perempuan, kalau orang perempuan sudah dicontohkan, malu kita laki-laki. Sayyidatina Nafisah, seorang anak Mesir, beliau pergi haji 30 kali jalan kaki daripada Mesir masuk Mekah. 30 kali Sayyidatina Nafisah. Ini seorang perempuan, waktu dia nak meninggal dunia, dia ada rasa-rasa alamat tanda dah ada nak meninggal. Dia kata pada orang-orang yang belajar dengan dia, tolong bawakan saya pergi ke tanah perkuburan tiap-tiap matahari lepas terbit. Nak apa tuan? Cik puan nak buat apa kat kubur? Bawa saya. Orang papa dia pergi, dia duduk di tepi kubur, dengan tangannya dia gali lubang lahat dia sendiri. Dia gari-gari tanah tu. Sambil dia kata orang, menggari-garikan tanah tu tadi sambil baca Quran. Sehingga siap lubang lahatnya 7 kaki dalam tu. Dan dia dapat khatam Quran sebanyak 169 kali. Dan genap 169 kali dia putus nyawa di tepi lubang lahatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa dia hidup, dia berjalan kaki pergi haji. Orang tanya, cik puan, biarlah kita dokong cik puan, saling ganti-mengganti. Dia kata tidak. Biar aku penatkan kaki aku di jalan Allah, kerana aku nak pakai dia waktu aku nazak. Waktu aku nazak, aku nak dia tolong aku. Jadi bapa-bapa, ibu-ibu, gunakanlah kaki yang masih boleh bergerak. Banyak-banyaklah langkah ke tempat masjid. Banyak-banyak langkah rumah anak yatim. Banyak-banyak langkah rumah saudara mara. Kerana bila besok awak nazak, pangkat awak tak tolong. Bila Israel datang pada arah kaki yang nak suara kaki, apa modalnya? Kesiankanlah Israel. Luah tersebut. Begitu. Allah Ta'ala berfirman, berhentilah sebentar sahaja hingga memohon berpisah antara anggota badan yang satu dengan yang lain. Maka mohon berpisah mata yang satu dengan yang lain. Saya berkata dalam perpisahan tersebut, maksud apa dikata sekarang? Bila mana roh tadi sudah ridah nak keluar dengan izin Allah, nak keluar tu roh, maka diberitahu dalam hadis, mulai ditarik daripada arah kaki. Kaki mati dulu. Sebab tu kaki jadi sejuk. Orang pegang Allah, nampak kaki dia dah sejuk. Ni para hadirin, ni nak jadi pada kita ni. Roh tu ditarik sampai lutut. Allah tunjukkan kasih sayang. Kata Allah, berhentikan sekejap. Kasih hamba aku istirahat, sebab roh ni terlalu pedih. Bila orang tanya pada Nabi Allah Ibrahim AS, setelah Nabi Ibrahim wafat, segala roh para Nabi-Nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, dan segala Nabi-Nabi yang sebelum Nabi Ibrahim, di alam arwah bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, macam mana kau menghadapi roh tu keluar? Para hadirin hadirat, jawab Nabi Ibrahim, laksana kalau aku punya kulit badan dikupas banyak 3,000 kali dengan tangan. Kulit badan ni awak koyak 3,000 kali koyak. Itu sakit dia satu kali. Jadi bila ditarik tu roh sampai ke arah lutut, Allah kata berhenti dulu, kasih dia rehat.
orang dia baca Yasin. Sebab tu orang-orang Ansar dikabarkan dalam kitab Al-Mudin, orang-orang Ansar sangat suka membacakan suratul Baqarah kepada orang yang sedang nazak. Kerana orang yang bacakan suratul Baqarah kepada orang yang sedang nazak, banyak pertolongan Allah turun pada orang yang bakal mati. Kedua adalah suratul Mulk. Selain pada surah Yasin, surah Yasin tu memang dia perlu bacakan surah Yasin, sebab Nabi perintahkan baca Yasin pada orang yang sedang nazak. Apa hikmah dia? Kerana Yasin tu memudahkan rohnya. Kalau ada apa-apa dosanya, insya-Allah gugur dengan berkat Yasin. Yang keempat, surah A'rad. Ini surah A'rad, jangan ya ini dikatakan jika orang tu nazak berpanjangan. Kita lihat ada orang nazak sampai pernah satu ketika ada orang panggil saya sedang mengajar di masjid. Ustaz, lepas mengajar saya nak bawa ustaz pergi ke tempat. Ini orang pernah belajar depan ustaz. Dia sudah nazak sudah hampir 15 hari. Tak putus nyawa juga. Dah jadi akhir datang saya. Malam tu kira-kira pukul 11 lebih. Bila saya datang lihat, ada banyaklah ustaz-ustaz yang lain pun datang ziarah, sebab dia orang yang ada ternama di Singapura. Bila saya masuk ke rumah dia, anak mak dia kata, isteri pada si yang bakal mati ni, dia kata dengan anaknya, bawa ustaz masuk tengokkan bapak engkau. Anak dia jawab depan orang, tak mau lah mak, takut tengok muka bapak. Astagfirullah. Tak mau mak, takut tengok muka bapak. Tak ada anak yang nak bawa saya tengok ke bilik yang arwah, yang si mati, yang bakal mati ni sedang nazak kat situ. Akhirnya isteri dia bangun, dia bilang, ustaz ikut saya. Saya masuk, saya lihat, astagfirullah, memang nampak dalam keadaan ngeri juga. Keadaan matanya terlalu beliak sampai nak terkeluar, bercungak-cungak. Allah. Dia bilang, ustaz, kesian kau, apa nak buat ustaz? Dah ikhtiar, dah baca Yasin, dah baca macam-macam, orang bagi kasih minum air, macam-macam doa, tahlil semua buat. Begini dia keadaan. Dipesan ulama, kalau orang susah dalam sakarat, maka bacakan surah A'rad, insya-Allah mudah. Ya, dan apa yang telah diamalkan nampak nyata. Bila kami pesan, kakak baca surah A'rad. Surah A'rad mana satu ustaz? Tunjukkan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, ni semua perbuatan Allah. Sampai saya ke rumah, bunyi telefon ustaz, dah putus nyawa. Banyak percubaan kita lihat, alhamdulillah. Tapi ini kita kata, jangan pula besok ada orang nazak aja awak pun datang, mai aku baca surah A'rad, senang jalan. Kita takut dia tak jalan, kita jalan. Astaghfirullahalazim. Jadi masalahnya dikatakan, bila roh tu tadi sampai ke lutut, Allah kata rehatkan dulu. Kita lihat keadaan orang bertitis air mata, dia lagi dalam keadaan melihat apa yang bakal dia lihat. Nanti kita baca muka surat 2. Kesakitan dia rasa, benda yang dia nampak lain, bisikan lain, kesusahan yang dia nak putus nyawa ni. Macam mana kalau wala seorang perempuan nak melahirkan anak, macam mana susah meneran, bergadai nyawa nak keluarkan seorang anak. Sekarang anak tu nak keluar pada dunia. Subhanallah, dia punya kesakitan. Nabi tak pernah nangis dalam kesakitan. Nabi pernah demam, Nabi pernah sakit kepala, Nabi pernah sakit, Nabi pernah sampai pingsan sakit. Ada. Sampaikan Nabi dalam pingsan tak sadar, Siti Aisyah bancuk obat, tuang ke mulut Nabi. Nabi sadar, Nabi sembuhkan obat tu balik. Kata Nabi, jangan pandai-pandai ubatkan aku. Sebab itu hukum berobat tu dikata wajib pada orang awam, sunat pada para nabi-nabi. Hukum berobat. Nabi sakit, macam-macam sakit, demam, sakit kepala, ya, sampai pingsan, Nabi kena sakit. Sebab itu hukum berobat tu dikata wajib pada orang awam, sunat pada para nabi-nabi. Hukum berobat. Nabi sakit, macam-macam sakit, demam, sakit kepala, ya, sampai pingsan, Nabi kena sakit. Tetapi hari yang Nabi dalam sakarat, sampai Nabi bila dah bersedia, kata Nabi, aku reda Israel, ambillah nyawa aku, keluarkan roh ni. Bila malaikat Israel nak cabut tu roh, dia tarik sedikit aja, Nabi kata, Aisyah,
sakit Aisyah. Tak pernah Nabi cakap sakit. Bila dia sakit kepala, Aisyah aku sakit, Nabi tahan. Nabi demam, Nabi tak kata Ali aku sakit, Ali tak. Nabi tunjuk dengan senyuman. Walau Nabi sakit, walau Nabi lapar. Hari Nabi 12 Rabiul Awal nak putus nyawa tu, di rumah Sayyidatina Aisyah, bila ditarik nyawa tu sedikit, jawab Nabi, Aisyah sakit, Aisyah ambilkan aku air Aisyah. Malaikat Jibril paling muka ke lain. Nabi ternampak, kata Nabi, Jibril, ketika aku dalam sakit gini kau tak nak tengok muka aku Jibril? Kau berkawan dengan aku daripada Mekah, kau bawa ayat demi ayat kepada aku, engkau iring aku dalam perjalanan Isra Mi'raj, engkau datang ziarah aku dalam bawa amanah, dalam bawa wahyu. Tiba-tiba dalam aku begini engkau tak nak tengok aku. Malaikat Jibril pusing. Rupanya Jibril pusing kerana menangis. Dia pusing, wajah balik pandang Nabi dengan bercucur air mata. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak tahan dengar suaramu kata sakit. Para hadirin, sebab itulah kita dalam semayang selalu doa, ya Allah, aku tahu ya Allah, kita semua akan mati ya Allah. Engkau dah janjikan bahawasanya kita akan mati. Ada dan aku telah lihat, ada yang mati dengan kesakitan, ada yang mati dengan mengejut. Ya Allah, aku minta tolong ya Allah, kalau hari mati aku telah tiba ya Allah, kesian kalau hamba yang hina ni ya Allah. Aku hina depan kau ya Allah, aku bukan orang mulia ya Allah, aku bukan orang mulia ya Allah, aku hina. Dengan kehinaan aku ini ya Allah, aku minta tolong ya Allah, ringankanlah sakaratul maut aku ya Allah. Para hadirin, banyaklah nangis dalam kita minta pada Allah agar Allah ringankan sakarat kita. Dalam hal ini, bila tarik lagi nyawa tu sampai ke arah perut dia, direhatkan dulu. Situlah nampak dia gelombang. Ya, dalam gelombang tu dia, lepas tu ditarik lagi sampai ke arah dada, bermakna kaki dah mati. Sampai dari riwayat mengatakan bila sudah nak dicabut roh tu, bulu roma dengan bulu roma ni dah ucapkan selamat berpisah. Dalam riwayat lain kata lagi 40 hari kita nak meninggal, lagi 40 hari kita nak putus nyawa. Dah dikabarkan kepada segala arwah-arwah di alam arwah yang kita dalam perjalanan nak menuju ke alam barzakh. Alam arwah siapa? Depan saya mungkin ada pada awak, bapak dah meninggal, mak dah meninggal, bapak mentua dah meninggal, mungkin ada nenek, datuk, kaum puak, ipar-duai, bapak saudara, ya, kenalan-kenalan masjid, kawan-kawan belajar, jiran-jiran, segala macam orang yang pernah kenal dengan awak, ada pada mereka dah meninggal. Mereka selalu tanya, orang-orang alam arwah ni tanya, bila anak aku datang? Kalau dia bapa atau mak, malaikat, bila anak saya datang? Belum lagi, kata. Ya, tanya kawan-kawan kita dah meninggal, bila kawan saya tu? Belum lagi. Tunggu, tanya, tiba-tiba datang maklumat daripada malaikat, lagi 40 hari anak awak sampai. Anak yang sebelah mana? Anak nombor 2. Umpama anak nombor 2 mati dulu, diberitahu pada alam arwah, kalau kawan-kawan kita, kawanmu nak meninggal, umpama namanya misal kata Roslan. Roslan yang mana? Roslan yang sering kamu jumpa di Masjid Salim Siddiqui, umpamanya. Nak meninggal bila? Lagi 40 hari. Jiran-jiran kita telah meninggal pun dapat khabar. Roslan mana? Roslan yang tinggal di daerah Bedok ke, Simei ke, yang blok sekian-sekian. Oh, dia nak meninggal. Lagi bila? Lagi 40 hari. Mereka tunggu. Hari bertukar 39, 38, 37. Kita kadang-kala kita tak rasa kita nak meninggal. Kita sihat, ada pergi kerja, berjalan, gong kahwin, jalan. Lalu hari, sampai hari kita nak datang tu, alam arwah tanya. Roh-roh di alam arwah tanya, dah sampai? Hari ni lepas asar dia datang. Bermakna lepas asar nak putus nyawa. Roh nak keluar lepas asar. Alam-alam arwah ni tunggu. Sebab itu para hadirin, dalilnya lihat. Kita kalau pergi kubur, apa kita cakap pada ahli kubur? Assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimin wal muslimat, as'alullahu lana walakum bil afiyah, antum salafuna wa nahnu bil ashar. Apa maknanya? Antum, kamu semua pergi dulu, kami akan nyusul kemudian. Faham?
Macam kita cakap dengan mak kita atau isteri kita, awak pergi majlis perkahwinan tu dulu, nanti saya susul kemudian. Nanti saya datang kemudian. Itu yang awak cakap pada ahli kubur. Awak semua pergi dulu, kami akan datang kemudian. Jadi mereka duduk tunggu ni. Bila Mak Ismail nak datang, arwah bapak saya dia tunggu. Makcik saya tunggu. Arwah nenek saya tunggu. Orang-orang yang pernah belajar dengan saya meninggal tunggu. Bila Ustaz Ahmad nak datang, bila awak nak datang, tiba-tiba dikabar malaikat hari ni lepas asar umpamanya. Maka para hadirin hadirat yang kita takut berlaku satu hal. Apa dia? Sepatut lepas asar, orang Al-Wari tunggu-tunggu tak sampai. Patut semalam dah datang lepas asar, sampai pagi ni tak datang. Satu hari. Tunggu lagi, hari kedua tak datang juga. Tunggu lagi, hari ketiga tak datang juga. Bila sampai hari ketiga tak datang, orang alam arwah angkat tangan, ya Allah, ampunkanlah saudara kami tu, ya Allah, senangkanlah perjalanan ni, ya Allah. Bermakna orang alam arwah tahu awak sangkut di immigration. Faham? Immigration mana? Kubur. Soal kubur tak lepas. Soal kubur tak lepas. Sepatut dah sampai 3 hari tak sampai-sampai, maknanya sangkut. Mungkin nanti soal tak panjang, 5 soalan. Ma rabbuka wa ma ihwanuka wa ma kiblatuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka. Tanya dia itu, siapa agama, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kiblatmu, siapa saudaramu, apa agamamu. 5 soalan yang mudah dia jawab. Tapi dia tak dapat, tak lepas, dia sangkut. Orang alam arwah doa, ya Allah, kesiankanlah anak aku, ya Allah. Jadi para hadirin hadirat, kita dah dekat nak jumpa segala arwah-arwah orang yang pernah kenal kita. Jangan malukan diri kita bila takut mereka tunggu kita tak sampai. Kerana kesilapan, dosa dan keangkuhan kita, na'udzubillah. Jadi bila roh tu ditarik sampai ke dada, apabila sampai ke dada bergelombang, di situlah ya keadaan kita lihat suasana lebih genting. Maka dalam hal itu dikatakan sambungannya, demikian juga kedua telinga, kedua tangan, kedua kaki, dan berpisah pula roh dengan jasad. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah dari perpisahannya iman dengan lisan, berpisahnya makrifat dengan iman dalam hati. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apa kata dia? Bila sudah sampai roh tu sampai pada kelongkong, kaki, kedua belah kaki dah cakap selamat tinggal ya, kita selalu bersama kat dunia, selamat tinggal, kita bertemu di alam akhirat. Tangan kita ni, tangan kanan, tangan kiri kata selamat tinggal ya, kita selalu bersama selama kita kat dunia semenjak lahir. Hari ini sama berpisah. Tangan kanan ucap selamat tinggal, tangan kiri ucap selamat tinggal. Telinga ucap selamat tinggal, mata ucap selamat tinggal, semua anggota ucap selamat tinggal. Nyawa sudah sampai ke kerongkong. Dalam keadaan dia nak keluar tu, anggota dah cakap selamat tinggal, ila liqa, hingga jumpa lagi. Yang ditakuti kata ulama, yang kita takut iman keluar dulu sebelum roh. Astaghfirullahalazim. Iman keluar dulu bermakna dia mati tanpa iman. Itu kita takut berpisahnya iman daripada hati. Semua dah ucap berpisah, jangan iman kata selamat tinggal hati. Dalam hal ini kita kata kenapa jadi gitu? Ya, maka dijawab dalam hal ini. Sampai mana pernah ada seorang alim di dalam kitab Al-Istidak Qabla Al-Maut, sedang dia nazak, ya, dalam keadaan nazak, orang membaca Quran, anak dia mengajar, Pak, ya, dipanggil dengan Arab, Abah, ayah baca ayah, la ilaha illallah, Hafsal berbunyi, baca ayah, la ilaha illallah. Mereka nampak mulut dia tengah-ngangah, lidah dia melekat kat langit-langit, lidah dia melekat macam ditampal. Para hadirin yang saya sedang bawa ni, benda yang kita nak tempuh. Saya nak awak dengar ni, awak insaf. Ini bukan cerita kita dongeng, ini bukan cerita untuk habiskan masa. Ini benda nak laku. Macam mana kita lihat mak kita putus nyawa, bapa kita putus nyawa, mertua kita putus nyawa, orang akan lihat kita putus nyawa. Anak ni, Pak, baca Pak, la ilaha illallah. Tengok mulut tenganga besar, lidah melekat. Akhirnya dengan takdir Allah, tak jadi mati dia. Tak jadi mati.
Ini hamba nak jadikan sebab, bukan makna tak boleh matikan. Hamba nak bermakna pada ilmu hamba dia ada umur lagi. Akhirnya dalam dia sedar, dah boleh dia berkata-kata. Orang tanya, Tuan seorang alim, Tuan ajar agama. Astaghfirullah. Tuan menyiparkan agama. Kenapa bila anak Tuan ajar mengucap, lidah Tuan melekat kat langit-langit? Apa dia jawab? Waktu aku nak mengucap, aku ternampak dacing aku datang menolak lidah aku. Dia tahan, tak boleh mengucap. Tahu dacing? Timbangan. Orang dulu pakai timbangan. Orang alim ni menyaga, berjualan. Tuan, adakah Tuan tipu dacing? Tuan tipu timbangan? Astaghfirullah, tidak. Habis kenapa? Kerana timbangan aku tu aku sering gunakan, tapi aku tak pernah bersihkan abuk-abuk yang melekat di daun timbangan tu. Banyak abuk dah melekat. Aku asyik guna timbang barang. Banyak yang sudah kotoran melekat. Kotoran tu juga ada beratnya tak? Timbangan tu tahan lidah aku tak dapat mengucap, terperanjat aku. Maka tolong aku, katanya, bersihkan timbangan aku. Selepas orang bersihkan, dia putus nyawa dengan aman. Jadi para hadirin, saya awak ni macam-macam cerita ada buat. Mungkin dalam kereta yang kita pakai tu tak halal. Mungkin dalam minyak motor kita pakai tak halal. Kita tipu pejabat. Kita tak jalan jauh, kita klaim pejabat bayar sekian harga untuk duit minyak. Tapi kita gunakan untuk kegunaan peribadi. Ini semua menyebabkan lidah akan melekat, tak dapat mengucap. Jadi di mana kita sekarang nak lari? Kita dah buat. Kembali pada Allah, menghadap, bangun malam, sembahyang malam. Ya Allah, aku dah zalim, ya Allah. Aku dah buat bermacam-macam maksiat, ya Allah. Engkau tahu siapa aku, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Aku tak nak jadi jahat lagi, ya Allah. Aku bertaubat, ya Allah. Aku bertaubat. Aku tak nak jadi jahat lagi, ya Allah. Kesiankanlah aku, ya Allah. Janganlah Engkau susahkan aku ketika aku sakarat. Tiap kali kita sedekah pada anak yatim, kita kata, ya Allah, tolong, ya Allah. Kau nampak aku sedekah, ya Allah. Jadi kalau pahala sedekah ni memudahkan aku sakarat, ya Allah. Kalau kita tiap kali tolong mak kita, bapak kita, mak kata, Man, kalau balik kamu belikan makanan, ya. Mak ingin makan rojak atau apa baik. Tiap kita belikan mak kita makanan, dalam perjalanan bercakaplah di hati kecil kepada Allah, ya Allah, aku tak ada amalan besar, ya Allah, yang aku nak tunjuk pada Engkau. Ustaz membelikan makanan yang mak aku ingin tolong, ya Allah. Jadikanlah dia sebagai penolong ketika aku nazak, ya Allah. Selalu para hadirin, bila kita buat baik, kita minta di mana? Jadikanlah benda tu menolong ketika kita nazak. Jangan kita buat ibadat, kita kata, ya Allah, jadikan aku mulia di dunia. Para hadirin, saya bukan nak menunjuk, tapi nak mengkabarkan. Sewaktu saya berdiri tadi, saya berniat, apa juga yang saya sampaikan malam ni, saya minta Allah sampaikan pahala tu untuk arwah bapak saya. Yang tadi saya diamkan diri, saya niat, bukan saya nak menunjuk, tapi saya minta awak contoh. Umpama kita misal kata, ya, kalau kita hari Jumaat belikan buah-buahan atau datangkan air ke masjid, ya Allah, aku hadiahkan minuman ni, aku letak di masjid, air kotak ke air apa yang halal, ya Allah, aku letak, sampaikan pahalanya untuk arwah bapak aku, ya Allah. Kemudian tanda tangan, ya Allah, hamba buat amal kecil, ya Allah, tapi hamba minta pada Tuhan yang maha besar, maha luas kurniaan, ya Allah. Dengan berkat aku berikan orang minum air, ya Allah. Bagilah Engkau mudahkan nazak aku, ya Allah. Tolong, ya Allah. Tolong, ya Allah. Tolong. Subhanallah. Selalulah apa amal buat, ingat minta tolong agar Allah beri kita pertolongan bila kita nazak. Ibu-ibu, waktu ibu-ibu masak lauk yang sedap untuk suami, selalu niat, ya Allah, aku selalu jadi isteri yang derhaka. Mulut aku selalu menjawab dengan suami aku. Aku pernah tengking suami aku, ya Allah. Aku tahu tu semua menyebabkan aku jadi nusus, aku jadi derhaka, ya Allah. Aku tahu aku bahan api neraka Jahannam. Tapi ya Allah, aku minta tolong, ya Allah. Ampunkanlah aku, ya Allah, dengan berkat masakan-masakan yang aku buat untuk suami aku, ya Allah. Aku tak nak berkekalan jadi isteri yang jahat. Tolong, ya Allah, janganlah matikan aku dalam kejahatan. Selalu minta, jadikan tawasul. Jadikan ibadat kita sebagai tawasul, perantaraan, minta Allah pandang.
Dalam hal ini dilanjutkan lagi. Dan telah berkata Al-Imam Abu Hanafi. Ia telah berkata Imam Abu Hanifah, kebanyakan runtuhnya iman seseorang hamba adalah waktu sakaratul maut. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan kamu semua dari runtuhnya iman. Jadi para hadirin, dikatakan oleh Imam Hanafi, pengasas mazhab Imam Hanafi, ia ini guru pada Imam Malik. Imam Hanafi kalau datang ke Madinah, Imam Malik sedang mengajar hadis di Masjid Nabawi. Dia nampak Imam Hanafi datang, kerusi dia tu, dia suruh Imam Hanafi duduk, dia duduk bawah. Menghormat Imam Hanafi cukup. Ya, Imam Malik dihormat oleh Imam Hanafi. Dalam hal ini dikatakan, kata Imam Hanafi, kebanyakan menyebabkan runtuh iman masa hidup, alhamdulillah, orang nak sesatkan kita, nak masukkan kita pada golongan sesat, insya-Allah selamat. Nak masuk ajaran sesat, selamat. Tak tinggal semayang, semua bagus. Tapi kata Imam Hanafi, kebanyakan orang jadi masalah ketika nazak. Selalu imannya runtuh ketika roh nak keluar. Apa sebab? Bapa-bapa, apa sebab? Jawapannya dikatakan sini, ya, dalam muka surat 2, ya, ini ditanya kepada Imam Abu Hanifah, dosa apakah yang sangat ditakutkan bila meruntuhkan iman seseorang waktu sakaratul maut? Orang tanya pada dia, tuan, apa dosa yang menyebabkan kebanyakan orang bila nak nazak aja imannya keluar tanpa, ya, roh, makna mati dengan tanpa iman. Sedangkan Nabi ajar kita doa, Allahumma hayy bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya mal iman. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang beriman, matikan aku sebagai orang beriman, keluarkan aku daripada dunia bersama-sama iman. Itu kita baca doa. Jadi kenapa sekarang ni bila roh nak keluar, iman tak keluar? Atau iman keluar, roh tak keluar, makna mati tanpa iman. Kata Imam Hanafi, dosa apa? Jawab, ya, Abu Hanifah menjawab, iaitu ada 3 dosa yang dia buat. Salah satu dosa tu penyebab. Yang pertama, meninggalkan syukur atas keimanan. Meninggalkan syukur atas keimanan maknanya dia tidak, ya, makna dia tidak terima kasih jadi orang beriman. Hari ini orang Islam tak bangga jadi orang Islam. Kebanyakan orang Islam tak bangga jadi orang Islam. Sampai nak pakai nama Islam pun tak nak. Wah, namanya nama yang disukai Allah, Abdul Rahman. Namanya nama yang disukai Allah, Abdullah. Namanya para Nabi, Muhammad, Zakaria, Saleh, Yakub. Di masjid, nama siapa? Zakaria. Bila pergi Orchard Road, nama siapa? Zack. Zoro ke? Astaghfirullah. Dia tidak suka dengan apa yang Islam ajar. Bila bersin, Islam ajar alhamdulillah. Dalam MRT bersin, excuse me. Dia tak bangga sehingga nak pakai songkok pun berat. Nak masuk masjid, baru keluarkan songkok lipat, baru tenggek kat kepala. Malu nak tunjukkan ana Muslim. Tak bang. Ingat, itu Allah ada tengok. Allah tengok kita punya gelagak, tak minat dengan Islam. Cuma segan nak jadi kafir. Akhirnya dengan ajaran Islam dia segan. Segan nak salam, nak ucap salam segan, nak ucap selamat tahun baru Islam segan. Dalam hal ini dikatakan, sebab itu satu ketika ada seorang laki-laki. Terlebih dahulu saya minta 20 minit lagi boleh? Ada seorang laki-laki, dia sedang bersafar di tanah padang pasir yang luas. Dalam dia sedang berjalan, tiba-tiba kedengaran bunyi suara. Iring suara apa? Alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bihi wa fadalani alaika wa ala jami'il man halaka tafdilah. Artinya apa? Segala puji bagi Allah yang telah mensihatkan aku dan melebihkan aku daripada kebanyakan manusia. Dia cari suara tu. Tiba-tiba ternampak di celah-celah gunung yang rapat, ada satu orang buta dua-dua mata dia. Kodong dua-dua telinga, ini dua tangannya sampai ke bahu. Kodong dua-dua kaki sampai ke pangkal peha. Badan dia ni bajunya koyak rabak dan kulit dia tengangah. Bekas macam bekas ditetak-tetak dengan pedang. Meleleh-leleh darah, ada darah dah kering. Banyak unggas, banyak ini unggas mengkeromoni, menggigit-gigit darah tu.
Pipi dia semua mencalah-calah, keluar darah, unggas banyak, mukanya berdebu. Dalam keadaan itu, kalau saya tanya awak, orang tu dalam sihat ke dalam sakit? Orang tu dalam sihat ke dalam sakit? Sakit. Tangan tak ada, dua-dua. Kaki dua-dua tak ada, mata dua-dua tak ada. Ya, kemudian badannya keluar darah meleleh-leleh. Baik, kulit badan terbuka kulit tu, tengah-ngangah, macam disiang-siang dengan pisau. Dan dia masih cakap, apa dia kata? Alhamdulillahillazi afani, ya Allah, segala puji bagimu yang telah mensihatkan aku. Ganjil tak? Ganjil tak? Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku daripada kebanyakan manusia. Ganjil tak? Anak muda ni dekat, Ami, Assalamualaikum ya Ami. Waalaikumsalam. Dia berhenti daripada baca doa tadi, dia Waalaikumsalam. Ami, saya heran, Ami lah orang yang paling banyak baliat. Kata Arab, balak tu satu. Baliat, banyak balak dia kena. Apa balak? Buta satu balak. Kodong tangan tu balak, kodong kaki tu balak. Ya, kemudian pula bercalah-calah tubuh badan balak. Kemudian pakaian ada compang-camping balak. Tinggal dekat padang pasir seorang diri balak. Kan banyak balak tu. Ada yang Ami baca ni saya ganjil, ajib, heran. Kenapa? Ami bilang segala puji bagi Allah yang telah mensihatkan saya. Sedangkan yang saya nampak, Ami orang yang paling banyak penyakit. Ami kata Ami lah orang yang paling dilebihkan Tuhan daripada kebanyakan manusia. Sedangkan saya tengok Ami yang paling banyak balak. Tak macam orang-orang lain ada mata ada kaki. Dia ambil, kata orang dia cakap apa? Wush, keluar kau, dia kata. Keluar kau daripada sini. Aku takkan jawab soalan kau. Dia kata, Ami jangan marah. Saya nak tahu apa hikmah tu. Dia jawab. Adapun saya bilang saya orang yang segala puji bagi Allah yang telah mensihatkan saya daripada orang lain. Sebab Allah sihatkan iman saya. Allah sihatkan iman saya di mana orang lain walau punya mata, punya kaki, punya tangan, tubuh badan cantik, tapi imannya sakit. Imannya sakit, tak kenal zuhur, tak kenal asar, tak kenal subuh, tak tutup aurat, buat zina, buat riba, tak takut dengan Allah, dia lawan Allah, dia berani masuk kubur. Tanah perkuburan kita, ada satu orang belajar, dia kerja korek kubur. Dia bilang, Ustaz, satu ketika saya pulang sampai pukul 7 malam. Saya bilang, kenapa pakcik? Orang tempah tu bikin dia nak lawan Allah. Dia tunjuk dengan Allah, dia nak korang ajar dengan Allah. Dia minum arak, dah mabuk, dia baring lubang lahat, dia nak tengok Tuhan nak buat apa. Astaghfirullahaladzim. Ni banyak hari ni orang nak lawan Allah. Sebab tu katanya, walaupun aku tak ada mata, tak ada ni, tapi Tuhan sihatkan iman aku. Aku kenal dia. Sedangkan banyak orang tak kenal. Orang tu yang penyakit, bukan aku. Habis pakcik kata, pakcik orang yang dilebihkan Tuhan daripada orang lain. Sebab aku kata aku dilebihkan Tuhan sebab aku selalu dapat sebut nama dia. Sedangkan orang lain banyak harta, rumah dia besar, tapi lidahnya tak dapat baca satu bismillah pun. Astaghfirullahaladzim. Aku lebih. Ini tanda orang syukur. Kemudian apa dia kata dalam hal itu? Dosa kedua apa? Meninggalkan rasa takut mati tanpa iman. Makna kita tak ada dalam hidup tak ada takut. Sepatut takut. Sampai mana dikatakan Imam Abu Sufyan As-Sawri. Imam Abu Sufyan As-Sawri ni, dia punya takut tu, tiap kali dia nak pergi haji dia menangis dalam perjalanan. Orang tanya Tuan Imam menangis pasal dosa? Tidak. Habis kenapa? Memang aku ada dosa, tapi yang air mata aku keluar ni kenapa? Kerana aku takut aku nak masuk Mekah ni, aku ni orang beriman di sisi Allah ke tidak? Aku nak masuk Mekah nak buat haji, aku ni orang beriman di sisi Allah ke tidak? Aku takut Allah pandang aku sebagai munafik. Ini Abu Sufyan As-Sawri. Kita hari ni masuk Mekah, sifat tu langsung tak timbul. Yang timbul, nak tawaf banyak, nak ibadat banyak, nak buat banyak ibadat, dengan melupakan siapa kita. Astaghfirullahaladzim. Abu Sufyan, dia nangis. Sebab itu Nabi sampai doa, Allahumma fazna Islam wal iman qa'iman wa qa'idan wa raqidan. Ya Allah, peliharakan iman aku dan Islam aku ketika aku berdiri, ketika aku duduk, ketika aku baring. Nabi minta tolong peliharakan iman aku, ya Allah. Sedangkan Nabi sendiri bawa iman.
Siti Aisyah selalu pandang Nabi. Satu ketika dia buka suara, "Ya Rasulullah, saya tanya sikit boleh tak?" Apa kata Nabi? "Kenapa Rasulullah sering baca doa ni? Lepas sembahyang sunat, lepas sembahyang fardu, dalam rumah, di masjid, di mana, sering baca doa ni." Apa doa kata Nabi? "Ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qalbi ala dinika." Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati dan pandangan, tolong tetapkan hati aku dalam agama Engkau. Sihat ke dalam sakit? Orang tu dalam sihat ke dalam sakit? Sakit. Tangan tak ada, dua-dua. Kaki dua-dua tak ada, mata dua-dua tak ada. Ya, kemudian badannya keluar darah meleleh-leleh. Baik, kulit badan terbuka kulit tu, tengah-ngangah macam di siang-siang dengan pisau. Dan dia masih cakap, apa dia kata? "Alhamdulillahillazi afani." Ya Allah, segala puji bagimu yang telah mensihatkan aku. Ganjil tak? Ganjil tak? Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku daripada kebanyakan manusia. Ganjil tak? Anak muda di dekat, "Ami, Assalamualaikum ya Ami." "Waalaikumsalam." Dia berhenti daripada baca doa tadi, dia "Waalaikumsalam." "Ami, saya heran. Ami lah orang yang paling banyak baliat." Kata Arab, balak tu satu. Baliat, banyak balak dia kena. Apa balak? Buta satu balak. Kodong tangan tu balak. Kodong kaki tu balak. Ya, kemudian pula bercalah-calah tubuh badan balak. Kemudian pakaian ada compang-camping balak. Tinggal kat padang pasir seorang diri balak. Kan banyak balak tu. Habis yang Ami baca ni saya ganjil, ajib. Heran, kenapa? Ami bilang segala puji bagi Allah yang telah mensihatkan saya. Sedangkan yang saya nampak, Ami orang yang paling banyak penyakit. Ami kata Ami lah orang yang paling dilebihkan Tuhan daripada kebanyakan manusia. Sedangkan saya tengok Ami yang paling banyak balak. Tak macam orang-orang lain ada mata ada kaki. Dia ambil, kata orang dia cakap apa? "Wush, keluar kau," dia kata. "Keluar kau daripada sini. Aku takkan jawab soalan kau." Dia kata, "Ami jangan marah. Saya nak tahu apa hikmah tu." Dia jawab, "Adapun saya bilang saya orang yang segala puji bagi Allah yang telah mensihatkan saya daripada orang lain, sebab Allah sihatkan iman saya. Allah sihatkan iman saya di mana orang lain walau punya mata, punya kaki, punya tangan, tubuh badan cantik, tapi imannya sakit.
Imannya sakit, tak kenal zuhur, tak kenal asar, tak kenal subuh, tak tutup aurat, buat zina, buat riba, tak takut dengan Allah, dia lawan Allah, dia berani masuk kubur. Tanah perkuburan kita, ada satu orang belajar, dia kerja korek kubur. Dia bilang, Ustaz, satu ketika saya pulang sampai pukul 7 malam. Saya bilang, kenapa pakcik? Orang tempah tu bikin dapur-dapur. Jadi ada seorang anak muda yang kerja sama bikin dapur-dapur. Dia kata, ya pakcik ni nak balik. Dia kata, mari kita balik. Dia bilang, sudahlah pakcik balik. Saya balik pun keluarga saya ni banyak mengomel. Ya, asyik beletir tu salah ni salah, tak nak. Dia bilang, pakcik tunggu sekejap, saya nak pergi ke kedai. Dia keluar, akhir dia masuk balik ke tanah perkuburan. Saya nampak Ustaz, dia beli Tiger Beer. Dia beli satu botol air arak, dia minum. Setelah dia minum, lubang lahat yang kosong tu, untuk orang besok nak tanam, dia masuk lubang lahat tu, dia bentang surat khabar, dia tidur. Astaghfirullahalazim. Dia tunjuk dengan Allah, dia nak lawan Allah. Dia tunjuk dengan Allah, dia nak korang ajar dengan Allah. Dia minum arak, dah mabuk, dia baring lubang lahat, dia nak tengok Tuhan nak buat apa. Astaghfirullahalazim. Ni banyak hari ni orang nak lawan Allah. Sebab tu katanya, walaupun aku tak ada mata, tak ada ni, tapi Tuhan siapkan iman aku. Aku kenal dia. Sedangkan banyak orang tak kenal. Orang tu yang penyakit, bukan aku. Habis pakcik kata, pakcik orang yang dilebihkan Tuhan daripada orang lain. Sebab aku kata aku dilebihkan Tuhan, sebab aku selalu dapat sebut nama dia. Sedangkan orang lain banyak harta, rumah dia besar, tapi lidahnya tak dapat baca satu bismillah pun. Astaghfirullahalazim. Aku lebih. Ini tanda orang syukur. Kemudian apa dia kata dalam hal itu? Dosa kedua apa? Meninggalkan rasa takut mati tanpa iman. Makna kita tak ada dalam hidup tak ada takut. Sepatut takut. Sampai mana dikatakan Imam Abu Sufyan As-Sawri. Imam Abu Sufyan As-Sawri ni, dia punya takut tu, tiap kali dia nak pergi haji dia menangis dalam perjalanan. Orang tanya Tuan Imam menangis pasal dosa? Tidak. Habis kenapa? Memang aku ada dosa, tapi yang air mata aku keluar ni kenapa? Kerana aku takut aku nak masuk Mekah ni, aku ni orang beriman di sisi Allah ke tidak? Aku nak masuk Mekah nak buat haji, aku ni orang beriman di sisi Allah ke tidak? Aku takut Allah pandang aku sebagai munafik. Ini Abu Sufyan As-Sawri. Kita hari ni masuk Mekah, sifat tu langsung tak timbul. Yang timbul, nak tawaf banyak, nak ibadat banyak, nak buat banyak ibadat, dengan melupakan siapa kita. Astaghfirullahalazim. Abu Sufyan, dia nangis. Sebab itu Nabi sampai doa, Allahumma fazna Islam wal iman qaiman wa qaidan wa raqidan. Ya Allah, peliharakan iman aku dan Islam aku ketika aku berdiri, ketika aku duduk, ketika aku baring. Nabi minta tolong peliharakan iman aku, ya Allah. Sedangkan Nabi sendiri bawa iman. Siti Aisyah selalu pandang Nabi. Satu ketika dia buka suara, ya Rasulullah, saya tanya sikit boleh tak? Apa kata Nabi? Kenapa Rasulullah sering baca doa ni? Lepas sembahyang sunat, lepas sembahyang fardu, dalam rumah, di masjid, di mana, sering baca doa ni. Apa doa kata Nabi? Ya muqallibal qulub wal absar, Sabit qalbi ala dinika. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati dan pandangan, tolong tetapkan hati aku dalam agama Engkau.